أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Okay, sekarang kita yang hikayat yang ke-14. Hikayat yang ke-14 tentang seekor singa yang sakit, kemudian dia diziarahi oleh ramai kawan-kawan dia, binatang-binatang pemangsa semuanya, kecuali seekor saja, iaitu Sa'lab. Rubah tak mari. Oleh kerana dia tak mari, dia difitnah oleh seekor serigala. Dia difitnah oleh seekor serigala dan berlakulah di situ perancangan serigala dan juga Sa'lab untuk memenangi hati Asad, singa. Hukia diceritakan anna bahawa ba'dal Asad. So ba'dal seekor sini. Seekor singa. Lama tak kala bila dia maridah, sakit. Bila dia sakit, maka adathu, telah menziarahi dia as-siba'u, binatang-binatang pemangsa yang lain. As-siba', binatang yang makan binatang lain panggil siba'. Illa as-sa'labu, melainkan rubah, fox. Melainkan Sa'lab. Falam, apa ni falam? Betul ke tu? Falam alaihi. Sini falam, fanamma alaihi. So, spelling dia sepatutnya fanamma. Namma. So namma artinya maka namma dia so namma maknanya dikhianati, namimah mana namimah mengumpat. So mengumpat sini makna sini mengkhianatilah. So Zi'bu telah namma, maka az-zi'bu, serigala, telah namma, mengumpat, alaihi, terhadap dia. Mana mengumpat ni menceritakan perkara yang buruk kepada Asad ni lah. Mengumpat sini maksudnya dia mengumpat tentang Sa'lab ni tak mari, dia kata ni berat ni, dia kata okay, kita kena buat sesuatu ni. Asad, bos lah Asad ni kan. Jadi faqala, maka berkatalah Asad kepada Zi'bu. So kita ada Asad kan, Asad, As-Sa'lab dan Zi'. So sekarang ini yang mengkhianati ialah Zi'. Zi' ni khianat. Sa'lab ni memang dia tak datang. So bosnya Asad. So Sa'lab tak datang menyebabkan Zi'bu cemburu, lalu dia mengumpat kepada Asad. Dia kata Sa'lab ni sekian untuk membangkitkan kemarahan Asad. So lalu Asad pun bila diceritakan oleh Zi' sini, Namimah tadi,
Maka dia pun berkata, Asad pun berkata, sini tak tahu siapa kata kan. Qarinah lah maknanya konteks ayat tu sini. Asad berkata kepada Zib, pada serigala. Iza hadara, apabila hadara dia datang, mana apabila Sa'lab datang, fa'alimni, maka kamu beritahu aku. A'lim, beritahu. Maka a'lim, kamu beritahu ni aku. So ini perancangan lah. Perancangan fitnah yang dilakukan oleh Zib tadi, disahut oleh Asad, menyebabkan dia kata, nanti kalau dia mari, kamu beritahu aku, aku nak ajar dia. Kemudian orang yang dengar tu semua majlis tu, dia beritahu Sa'lab. Fa'ukhbira, maka diberitahu. Bizalika, tentang zalika, perkara yang demikian, diberitahu As-Sa'lab. So Sa'lab diberitahu tentang zalika, perkara tersebut, yakni perancangan tadi. Perancangan Zib tadi yang Sa'lab tadi. Falamma, maka apabila hadara, dia datang. Siapa dia datang ni? Sa'lab marilah. Sa'lab mari. Maka a'lamahu, Zib tadi memberitahu Asad. A'lama, dia memberitahu, Zib memberitahu, serigala memberitahu kepada Asad. Lalu berlakulah perbualan antara Asad dengan Sa'lab. So, Asad pun panggil lah, dia mari sini, saya nak tanya Sikmu ni, kenapa tak mari? Faqala al-Asad, lalu berkatalah singa, aina kunta, where were you? Aina mana where? Kunta were, di mana kamu sehingga sekarang, ilal an, sehingga sekarang kamu mari, sebelum tu kamu di mana? Kunta, kamu sebelum ni di mana sehingga sekarang, baru kamu mari? Ilal an, sehingga sekarang. Qala, lalu Zibun pun jawab, Sa'lab pun jawab, Rubah pun jawab. Qala Sa'lab, berkata Sa'lab, dia jawab, fi talabid dawa lah, kan kamu sakit ni Asad. Dia pun ada jawapan dah, sebab dia diberitahu awal tadi kan. Ukhbira bizalika, ni ada orang yang beritahu dia ni, ada ni perancangan dua orang tu kan. Asad nak ajar kamu ni, nak kerjakan kamu. So dia pun jawab, fi talabid dawai, pada mencari, terjemahan lafzi dia, pada mencari obat, dawa, laka, untuk kamu. Maksud dia, kalau kita tak perlu terjemuh fi lah kan. Qala, mencari, aku mencari, ana, ataupun kuntu, aku, fi, dalam pencarian, ad-dawa'a laka, obat untuk kamu. Qala al-Asad, berkata singa, fabi ayyi syai'in asabta. Asabta dalam bahasa Arab ni banyak ni. Sakit pun asabta, menemui pun asabta. Kan, sini makna menemui lah, kamu temu. Ayyi syai'in, apa benda? So fa tu fa permulaan je lah. Yang fa permulaan, tak perlu terjemah. So ayyi syai'in, so ayyi ni kita kena terjemah sini dia. Kamu jumpa apa benda? Ayyi syai'in. Qala as-Sa'lab, Sa'lab pun jawab, aku benda tu ialah kharzatun. So kharzatun dalam bahasa Arab ni banyak terjemahan dia. Permata pun, kharzah, ruas-ruas tulang kita ni kan, tulang belakang kita apa semua ruas-ruas dia tu kan. So panggil ruas tulang pun panggil
panggil kharzah juga. So yang mana satu ni? Obat dia. Ruas ke permata? Bubuh lah. Dia kata permata tu, permata boleh jadi obat. Betul mana? Manik-manik. Manik-manik permata kan? Kharzah mana ruah-ruah tu mana aku jumpa tulang. So tulang tu sebagai obat kamu. So dia kata aku jumpa kharzah lah. Kharzah. Tapi kharzah tu duduk di sakil dhi'bi. Duduk di kaki rubah. Serigala. Sa'lab tu jawab, dia nak kenalkan pula kan, dia nak kenalkan serigala yang buat perancangan supaya dia didenda, dia dimarahi oleh Asad. So dia pun kata, kharzah, tapi benda tu duduk di kaki Zid. Aku jumpa lah, dia kata, maksudnya aku pergi tanya-tanya orang, dia kata obat kamu ni mungkin dia kata tulang ataupun permata duduk dalam kaki dia, ataupun tulang dia tu sendiri, ruah-ruah tulang dia tu hak duduk di kaki Zid tu. Itulah obatnya. So kharzatun fi sakil Zid. Tapi benda tu kamu kena keluarkan. Yang bagi wajib mesti an tukhraja, dikeluarkan. Kan? Boleh baca tukhraja, boleh baca tukhrija kan? Kita baca tukhrija, wajib kamu mengeluarkannya. Kalau baca tukhraja, wajib dikeluarkan. Sebab dia pun makna juga. Tukhraja. Setengah manuskrip, kitab-kitab lah, kitab yang cerita ni, dia tulis tukhrija. Bagi bawah sini. Wajib kamu mengeluarkannya. Untuk kesembuhan kamu. Lalu, fadarabal asadu. Darabah dalam bahasa Arab pun banyak kan, tengok konteks. Kalau manusia mana pukul. So kalau binatang menerkam dah sini kalau asap kan. So asap pun lalu asap menerkam dengan kan, makhalibihi, dengan kuku dia. So kuku dalam bahasa Arab kita kuku je. Arab lain untuk binatang yang ada taring-taring tu kita panggil ni lah, makhalib lah, makhlak tadi. Mikhlak, asalnya mikhlak. Jamak dia makhalib. Dia pun terkam dengan kuku dia di kaki fi saqi az-zi'bi. Kaki ni bukan kaki tapak kaki tu. Sampai buku lali bukan. Kaki di sini betih lah. Maknanya daripada buku lali tu, daripada kaki kita, ujung kaki kita sampai ke paha kita tu kan. Ini panggil sak lah. Kesaki sampai ke lutut, di kaki Zi'bi. Apabila dia tengok dia menerkam tu, Sa'lab ni lari slow-slow kan. Lari slow-slow. So wansalla, insalla yang sallu, insalla sa'labu. So sa'labu pun mengundurkan diri nah, Sa'lab. Perlahan-lahan panggil insalla. Perlahan-lahan mengundurkan diri. Atau kita kata sini perlahan-lahan lagi lah. Wansalla, lagi daripada situ. Min hunalika, daripada tempat tersebut, daripada sana. Min hunalika. Kan? Hunalika mana sana. Habis cerita tu, di luar istana dia pula famarra bihi zi'bu ba'da dhalika. So Zi'bu ni kena terkam dah, habis berdarah dah kaki dia. Dia pun keluar lah kan. Keluar daripada istana ataupun tempat Asad tadi. Dengan kakinya berdarah. Famarra bihi az-Zi'bu. So Zi'bu melaluinya. Sebenarnya situ ialah Sa'lab lah. Selepas tu marra az-Zi'bu bihi. Zi'bu melintasi dia. Melintasi maknanya mara lah, melalui lah. So Zib melalui ataupun bertemu dengan Sa'lab. Ba'da dhalika, selepas itu.
Dalam keadaan wadamuhu, darahnya, dam makna darah, darahnya mengalir, sala yasilu, mengalir. Sa'lab pun sindir dia kan. Faqala lahu Sa'lab. So Sa'lab pun kata kepada serigala tadi. So, rubah berkata kepada serigala. Ya sahibal khuffil ahmar. Wahai empunya al-khuff. Khuff, kuku juga. Kuku yang merah. Khuff. Kuku mana kaki dia dipanggil khuff. Wahai yang empunya kaki merah. Idza qa'adta. Khuff ni yang kita pakai kan, khuff. Kalau kita kan macam kasut yang pakai masa sujud panggil khuff. Ini pun khuff untuk serigala, serigala. Wahai yang memiliki kaki merah. Idza qa'adta 'indal muluk. Idza qa'adta 'indal muluk. Kalau kamu duduk, qa'adta mana? Kamu duduk di sisi al-muluk, raja-raja, maka hendaklah kamu fanzur hendaklah kamu lihat kepada ma yakhruju min ra'sika. Kamu lihat dulu, maknanya kamu kena perhatikan dulu, kena ambil kira dulu. Ma yakhruju, apa yang akan keluar min daripada ra'sika, kepala kamu. Kena fikir dulu lah, kata nak cakap kena fikir dulu. Takut kena akibat macam ni. Akibat dia macam ni. So habis dah cerita dia. Okay, hikayah. Hazihi hikayatun. Ini adalah sebuah cerita. Ini mubtada, ini khabar. Hukiya, diceritakan. Fu'ila. Fu'ila maknanya dibuat. Ni sirah apa ni kita panggil? Sirah majhul. Passive voice. So hukiya. Anna bahawa ba'dal asad. So Arab perkataan ba' tengok keadaannya. So ba' boleh bermakna sebahagian. Ba' boleh bermakna seorang ataupun seekor. Satu benda kita panggil seekor ke satu je lah. Satu kalau manusia seorang, kalau binatang seekor, kalau benda satulah. Sebuah boleh bermakna gitu. Sini makna dia seekor lah. Seekor singa. So lama tak kala kan. So tak kala, dulu kita selalu kita jumpa kalau tak kala lama ni dia zaraf. Asal dia zaraf. Maknanya dia kata tak kala ni dia cerita kan, masa kan. Tak kala ni masa. Masa kita bahasa Arab kita panggil, dalam nahwu kita panggil zaraf. Tapi dia juga seperti in jika kan. Seperti in jika, makna dia syarat lah. Terkandung dalam tu mana? Syarat. Sebab ada penyambut ni. Lamma maridah adathu kan. So apabila dia sakit, maka akan melawat dia. Penyambut dia kan. So kalau benda yang ada penyambut kita panggil syarat lah kan. Tapi asal dia zaraf. Main dia nya zaraf. Mana kalau kita asal zaraf maksudnya adathu as-siba. Binatang-binatang pemangsa telah melawat dia. Mesti ada time-nya kan. So time dia lamma maridah. Sebab tu kita panggil zaraf dia. Adverb dia. Benda tu berlaku bila ni? Lawatan tu berlaku bila? Bila dia sakit. So zaraf lah. Saya datang waktu, contohnya, waktu awak sakit ni. Waktu di sini kan? Waktu awak sakit. So maridah fa'ila. Sami'a. So maridah, dia ada satu aja mudhari' dia. Bagi atas aja. Fa'ila yaf'alu je. So maridah yamradu. So adat, tengok, adat.
So kalau kita puanta tu, ada lah asal dia, lelaki ada. So ada boleh banyak makna. Ada mana kembali, ada mana pulang. So ada pun mana melawat. Ya, melawat di sini mana melawat. So melawat. Okay, sibak. Sibak. Binatang sibaknya sab'un. Mufrad dia sab'un. Seekor. Kalau banyak sibak. Ini jamak itu panggil jamak apa ni? Jamak taksir. Jamak taksir. Mana plural yang bukan guna waw nun kan? Ataupun plural yang bukan guna alif ta tu untuk perempuan. Kita panggil jamak taksir. So jamak taksir boleh kita hukum dia muannas. Hukum dia muannas. Sebab itulah kata kerja dia ni pakai ta sini. Adatuhu as-sibak. Illa as-sa'labah. So illa ni kecuali kan? Kecuali kita panggil dalam bahasa dalam nahwu kita panggil apa? Istisna. Pengecualian. So hukum dia selepas dia bahagian atas. Nasab. Dengan syarat disebut dia dikecualikan daripada apa. Kalau benda yang benda dia dikecualikan tu ada, macam sibak ni kan termasuk dalam dia termasuk dalam golongan ni kan. So bila disebut benda tu, benda yang dia datang tu, dia masuk dalam kumpulan tu. Sa'lab masuk dalam kumpulan ni kan. So kumpulan tu kalau disebut, so kita boleh nasabkan dia. Namma. So yang dalam kitab-kitab kebanyakan tulis namma. Kalau sini pun pakai namma yang ni Pakistan punya tu, dia guna namma. So namma boleh dua, namma yanummu, namma yanimmu. Untuk mudhari' dia kan. Mudhari' dia boleh pakai yanummu ataupun namma yanimmu. Daraba ni daraba yadribu. Daraba yadribu. Namma yanimmu. Namma yanimmu. Faqala lahu idza. Okay, kalau jumpa idza, dia mesti ada penyambut. Bila dia datang maka sini kan. So ada fa maka ni penyambut dia kan. So penyambut kita panggil jawab. Ini kita panggil syarat. Tapi iza tu pun sama dengan lamma kan, maknanya menunjukkan waktu kan. Iza. So waktu, so dia still lagi zaraf lah. So dia zaraf tapi dalam perut dia ada makna syarat. Sebab ada penyambut. Jadi asal ayatnya a'limni, beritahu aku. Bila? Bila dia mari. So ini adverb lah kan. Kata keterangan dari segi waktu. So kita panggil zaraf. So dalam masa yang sama dia zaraf dan dalam masa yang sama dia syarat. So idza hadara, apabila dia datang maka a'lim. So a'lim daripada a'lama, af'ala, a'lama yu'limu. Mana-mana sirah macam ni, kalau dia punya fi'il amal mudah saja, kita ambil yang madhi tu sebenarnya. Asalnya dia buat daripada fi'il mudhari', tapi untuk nampak body tu sama, so kita a'lama tu, sebelum akhir tu kita bagi bawah kan. Sini dah mati dah kan. Sini bagi atas kan. Bawahkan dia, dan barulah kita matikan. So kita matikan, barulah jadi a'lim. Contohnya kita ada perkataan mengeluarkan, akhraja. Macam mana nak buat keluarkan? So kita yang ni tukar, bubuh bagi bawah, sini matikan. Jadi akhrij, keluarkan.
Fa ukhbira. So wazan ni kalau kita buat diberitahu kan. So sama dengan ukhbira sama ni akhbara. Sama dengan ini, a'lama. So macam mana nak buat sirah majhul? Sirah passive voice, yang ni kena bagi hadapan, yang ni mati kan, yang ni bagi bawah, yang ni tetap bagi atas lah. So ukhbira. Kalau sini u'lima. So fa'alimni, maka beritahulah aku. So kalau kita asingkan, a'lim plus nun plus ya. So a'lim, beritahulah ni. So beritahulah aku. Aku di sini So ni, nun ni tak ada makna. Nun ni nak memisahkan ya ni dengan mim. Takut nanti kalau ya ni bergabung dengan mim, jadi mim kena bagi bawah. Sedangkan fi'il amar mesti kena bagi mati. Kan ya kan selalu nak kepada bagi bawah kan, kalau masuk dia kacau bagi yang sebelum dia kacau jadi bagi bawah. So untuk elak ini daripada di kasrah kan, so kita letakkan satu nun di sini. Kita panggil nun protection, nun wiqayah. So fa ukhbira bizalika, dan dia diberitahu tentang perkara tersebut. So ini kita panggil apa? Sirah apa? Sirah majhul lah. Sirah majhul. Kalau sirah active voice kita panggil fa'il lah pelaku dia. Fa'ilun. Kalau passive voice kita panggil naib fa'il. Pengganti dia. So ni naib fa'il dia lah. So naib fa'il hukum dengan fa'il sama saja, marfu'. Okay, sekali lagi. Falamma kan? Ingat lama. So kita dah mahir dah. Banyak sangat cerita kita ni lama kan? So lama zaraf. So dalam perut dia ada makna syarat. So kalau dia syarat, ni fi'il syarat. So hadara. So bila dia datang, so tak kala dia datang, falamma hadara a'lamahu. So dia pun beritahu. So sirah yang samalah. Hadara apa? Yahduru. Fi'il mudhari' dia. Faqala al-asad. Berkatalah Asad. Lalu lah. Makna cerita ni tak putus-putus ni kan. Seterusnya. So dia guna fa lah. Fa. So ini kita panggil fa apa? Fa ta'kid ataupun fa untuk tertib lah. Lepas tu kan. Faqala Asad. Aina kunta ilal an. So dalam Arab dulu dia tak ada tanda-tanda bacaan. Arab moden kalau tanya ni kena buat macam ni lah. Itu tanda tanya. So aina kunta. Aina di mana? Kunta. Kunta daripada kana kan? Untuk kamu jadi kunta. Sehingga sekarang. So al-ana bukan al-ani, ilal ana. So kalau kita baca ilal ana dia jadi mabni. Al-ana tu mabni. Ilal ana. Sini baca ilal ana. Ilal ana. Okay? So perkataan ana tu dia mabni. Maknanya bahari dia tu kekal ni. Ana. Tapi dia tu zaraf kan? So mana? So sini dia jar kan? Ilal an jar lah, lepas ila masuk sini jadi jar lah kan? So dia majrur lah. Oleh kerana dia mabni kita kata di tempat fi mahalli jar. So alif lam dia ni kita panggil alif lam lazimah. So alif lam dia tu memang tak pisah daripada dia. Bukan nak menunjukkan bahawa dia tu ma'rifah apa. Dia menunjukkan maknanya dia tu memang kekal macam alladhi kan. Dia tak boleh terpisah, dia panggil lazim. Wajib kena ada. Qala. So Arab ni jawab ni soal jawab semua pakai qala. Qala. Sini qala ni. So qala. So sini dia hazaf kuntu lah kan. Kuntu. I was. So aku dulu tak mari tu
dalam arti sebenarnya dalam pencarian. Fi talabi. Talabi daripada talabun kan? Pencarian. Talabun. Si talabi ad-dawa. So dawaun. Plural dia adwiyah. Adwiyatun. Laka untuk kamu. For you. So li plus ka. Kalau apa? Untuk li mana untuk kamu. Mana-mana dhamir dia tak boleh baca li melainkan untuk la li plus ya je. Hak lain pada ya ni semua kena baca la. Laka, lahu, lahunna semua. Kena ingat ini. Qala. Dia berkata lagi. Mana dia menyoal. Qala. Konteks dia bertanya. Mana asal bertanya lagi. So fa situ tak ada kena mengena dengan yang atas ni kan. So fa situ. So kita panggil fa isti'naf. Fa isti'naf. Fa yang menunjuk isti'naf. Isti'naf. Permulaan. Ayat mula lah, ayat mula. Maknanya kalau orang tanya lepas tu, dia jawab apa? Maka dia jawab gitulah. Ada permulaan. Fabi ayyin asabta dulu. Sebab ja majrur ni kan, kalau kita ada ba, sini ayyi kan. So huruf ja ni mana-mana dia perlukan kepada kata perbuatan dia. Terutama sekali asaba ni dia pakai bi. Menemui apa? Kamu menemui sesuatu. Bi dia pakai. So maknanya bi ayyi ni asabta punya lah. So kita terjemah asabta ayyi bi ayyi syai'in. So ba huruf ja kan. Kemudian ayyi mudhaf, kemudian syai' mudhafu ilaih. Ba sini bagi bawah kerana yang ni. Yang ni pula bagi bawah kerana yang ni. Qala kharzatun. Kharzatun. Ini pun kena takdir lah maknanya. Takdir lah apa-apa sini. Ad-dawa'u kharzatun ke? Apa tu? Asyai'u. Maknanya asyai'u benda tu ialah kharzatun. Benda dawak tu ialah kharzatun. So kharzatun ataupun kharzatun fisaki zi'bu. Betul lah huwa kharzatun. Ataupun hiya kharzatun fisaki zi'b. Ini jar kan? Ini macam tadi lah. Ayyi kita ada 3. Satu huruf jar, kemudian sini lagi, sini satu lagi. Sama lah. Huruf jar, kemudian ada sak, ada zi'b. Sini mudhaf, sini mudhafu ilaih. Okey, sama balik. Yang bagi. Imbara yang bagi. Imbara. Madi dia imbara. Mudhari' dia yang bagi. So biasa yang bagi, wajib, mesti kita kena pakai. Makna dia pun wajib. Tapi sini maksud kita, wajib kena pakai an. Yang bagi an. Yang bagi an takuna. Wajib. Mesti kamu kena jadi gini sekian-sekian. Yang bagi an. So fa'il dia mana ya? Fa'il dia an je lah. An yang bagi an tukhrajan. Wajib, mesti kamu kena semayang kata. So yang bagi an tusalliya. So an ni lah fa'il dia yang bagi. Ini takwil masdar, Fadaraba al-asadu bi makhalibi. Makhalib mikhlab. Ni isi apa kita panggil? Isi alat kan? Alat mencakar. So isi alat, mana-mana isi alat dia punya jamak dia mestilah mafa'ilu kan? So mestilah makhalibu. Sama di sini makhalib. Alat mencakar. Fisak.
So sak fi saki zibin wan salla. So in salla yan sallu. In salla yan sallu. Asalnya menyelinap slow-slow gitu. So dalam konteks ni bukan menyelinap kan, dia lari kan. So dia berundur dengan perlahan-lahan. In salla yan sallu. So fa'il dia ni lah sa'lab. So fa'il dia. Min hunalika. So perkataan hunaka di sana. So biasanya boleh dimasukkan oleh li sini. Hunalika. Sama lah makna dia. Hunaka, hunalika. Famarra. So marra yamurru. Marra yamurru. Melalui. Melalui sesiapa? Saya melalui Zaid. Kena pakai bi. Melalui bi Zaidin. Marra dia melalui Zaid. Yamurru dia akan melalui Zaid. Bi Zaidin. So bi Zaidin. Saya melalui dia semalam. Maknanya saya melintasi dia lah. So marartu bihi. Ba'da dhalika. So ba'da kan banyak kali dah kita jumpa. Ba'da, qabla. Ini kita panggil apa? Kita panggil zaraf kan? Dia menunjukkan waktu. Dan dia zaraf ukur dia nasab kan? Ataupun kita panggil mansub. Kan bagi atas ni kan? Dan dia sentiasa mudhaf. So dia nak kepada mudhaf ilaih ni, mudhaf ilaih dia. Apa hukum mudhaf ilaih? Majrur kan? Untuk isim mu'rab lah. Kita panggil majrur. Tapi ni zalika isim apa? Mu'rab ke mabni? Mabni. Isim isyarah mana yang tunjuk-tunjuk tu semuanya baris dia kebal kan? Kita kata mabni. So kita kata dia di tempat je lah. Fi mahalli jar. Di tempat jar. Waw tu waw haliyah lah dalam keadaan. Kerana konteks sini maknanya kan dalam keadaan. So dalam keadaan dia jumpa tu dalam keadaan. So waw tu menunjukkan hal, situasi. Kita panggil waw haliyah. Waw haliyah. So damun plus hu, darahnya. Mubtada. Khabarnya sala yasilu. Sala yasilu, mengalir. Macam ba'a yabi'u, jual. Sala yasilu sailan, pengaliran. Sailun, sailin. Faqala lahu sa'labu, dan berkatalah Sa'labah kepada dia. Kata-kata dia ni lah. Ya sahiba. So ya huruf panggilan kan wahai pasal ya. So, biasanya kita panggil ya Zaidu. Tak ada tanwin. Ya Zaidu. Kalau Zaharuddin, Zahruddin. Yang ni satu je. Kan? Satu aja, maknanya nama dia satu. Ana, nama Ana dua. Zahar lagi, Din lagi. So untuk yang ada dua macam ni, kita tak, asalnya Zahruddin kan? Asalnya Zahruddin. So untuk yang dua macam ni, panggil dia ya Zahruddin. Ya Zahruddin. Okey. Untuk nama seperti yang gabung-gabung dua ni, macam Zaharuddin, Abdullah, Zahruddin, kan dua-dua nama ni kan. So kalau ada ya sini, kita tak boleh baca Zahru, kena baca bagi atas. Ya Zahra, ya Abdallah. Macam yang ni lah.
Sahiba, asalnya sahibu al-khuffi. Inilah sahibul khuffi. Zahruddini, Abdullahi, kan? So sahibul khuffi. Ya Ahmad ni kata sifat ini aja. So kalau kita kata wahai, so ya sini macam bagi atas. Ya sahiba al-khuffi. Ini nasab lah. Dinasabkan oleh ya. Sebab ya ni maksud dia aku panggil. Ad'u. Aku panggil sahibah khuffi. Kan kalau panggil sini jadi maf'ulun bih kan? Ad'u sahibah khuffi. Ya sahibal khuffi al-ahmar. Okay, khuffi dengan Ahmad apa hubungan dia? Ini Ahmad ni kata sifat dia. Bila ini sifat, nama grammar bagi ni kita panggil mausuf. So hubungannya mesti sama. Ini ada alif lam, ini ada alif lam. Yang ni bagi bawah, sini pun kena bagi bawah. Itu masuk hubungan sifat dengan mausuf. So idza qa'adta 'indal muluk. Tadi dah ada iza. Apa makna iza tadi? Asalnya makna zaraf. Tapi dia juga dalam perut dia ada makna syarat. So bila dia syarat, ada penyambut dia sini. Fanzur. Kalau kita ambil dia zaraf, mana dia punya amil dia? Mana kata kerja yang asal yang bertindak ke atas dia? Inilah. Unzur, tengoklah. Bila? Iza qa'adta. Waktu bila? Inilah waktu kamu duduk dengan muluk. So mana ini kita panggil di tempat apa? Zarah kan? Iza ni. So di tempat nasab lah. Di tempat nasab. So iza qa'adta, apabila kamu duduk inda. Inda pun zaraf juga. Menunjukkan tempat kan? Inda zaraf. Fanzur ila ma yakhruju min ra'sika. So lihatlah. So ayat dia sepatutnya, so nampak jelas ayat dia. Fanzur ila ma yakhruju min ra'sika iza qa'adta indal muluk. So maknanya ini sinilah kan. Tengoklah waktu sini kan. Tengoklah bila sini kan. So ini adverb lah. Adverb of time. So kita panggil zaraf. Tapi oleh kerana sekarang ni kita nak buat dia syarat, so kita taklah depan sini. So indah zaraf juga. Tapi dia juga berfungsi sebagai mudhaf, kerana ada hubungan muluk tadi. So muluk mudhaf ilaihi. Bila saya sebut mudhaf ilaihi, majrur tu automatik dengan sendirinya, maksudnya difahami sendiri. Kan? Ini majrur. Mudhaf ilaihi dia majrur ataupun fi mahalli jar. Fanzur. Fa tadi jawab kepada ni lah. Iza tadi kalau dia syarat, ni penyambut dia. So maka tadi. So fa tu fa jawab syarat. Fanzur. Nazara yanzuru, unzur. Nazara yanzuru, unzur. So unzur, kalau kita ada baris sebelum tu, fa lah. So hilanglah baris unzur tadi tu. Ya, fanzur saja. Memang unzur ni kena pakai ilah Pakai ilah. So ma mana allazi. Tengoklah kepada yang. So allazi. So kita panggil isim mausul. So bila isim mausul, kena ada silah dia lah. Ini silah dia. Mana penerang kepada yang tadi. Yang apa? So yang yakhruju, yang keluar daripada ra'sika, daripada kepala kamu. So sini ada huwa dalam tu. So huwa refer kepada ma, sebab setiap yang alladhi nak kena ada satu dhamir kan, yang refer kepada dia kan. So dah ada dalam tu. So min
Min huruf jar kan. Ra'sika, ra'si itu sendiri majrur. Menerima kesan. Min kita panggil majrur. Tapi ra'si ada hubungan dengan ka kan. So ra'si nama dia mudhaf. Ka mudhafu ilaih. Kan tadi saya dah kata mudhafu ilaih, dua istilah kita boleh pakai, majrur. Satu lagi fi mahalli kan. Fi mahalli jar. So untuk isim yang boleh berubah baris kita panggil majrur. Untuk yang tak boleh berubah baris kita i'rab dia, kita kata di tempat jar. So sini ka ni mabni ke mu'rab? Mabni ke mu'rab? So dia termasuk dalam kelompok mabni kan. Semua pronouns, pada semua ganti nama diri, baris dia memang tetap. Jadi dia tak boleh guna istilah majrur, tak boleh guna istilah marfu', tak boleh guna istilah mansub. So istilahnya kena bubuh fi je. Fi mahalli je. Fi mahalli nasab, fi mahalli rafa', fi mahalli jar. Tiga ni lah. Fi mahalli. Boleh. So min huruf jar, ra'si mudhaf. Dan dia majrur lah sebab ra'sun ni kan dia jenis apa? Boleh berubah baris kan. Ra'sun, ra'sin, ra'san. So dia mu'rab. So kita kata dia majrur lah sini. Ni majrur. Ka ni mudhafu ilaih. Mudhafu ilaih itu nama dia. Nama hubungan dia dengan kalimah sebelum dia. Nama tata bahasa lah. Tapi dari segi berubah baris itu nama dia ni majrur, mansub, marfu', itu maknanya berubah baris. Nama untuk perubahan baris. Habislah kita kan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.